Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan impak bagaimana pandemik COVID-19 kepada masyarakat yang tinggal di bandar, iaitu kemiskinan bandar, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok B40 ataupun mereka yang tinggal di kawasan perumahan kos rendah ataupun flat kos rendah di sekitar kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan kajian ini sebenarnya sudah pun dimulakan oleh UNICEF dan juga UNFPA sejak tahun lalu selepas pelaksanaan PKP pertama. Dan dari dapatan itu kita lihat Ketua Isi Rumah memang terkesan dengan impak PKP dan juga pandemik COVID-19. Mereka sudah pun miskin tetapi jatuh miskin lagi dengan pendapatan isi rumah terjejas akibat ada di kalangan ahli keluarga mereka hilang pendapatan ataupun tiada kerja, iaitu mereka tergolong dalam kategori penganggur. Begitu juga simpanan mereka habis ataupun sumber kecemasan mereka hanya berbaki boleh menanggung pendapatan ataupun perbelanjaan rumah dalam masa seminggu ataupun 2 minggu sahaja. Selepas itu mereka tiada pendapatan. Jadi dalam kajian seterusnya yang dilakukan oleh pihak UNICEF dan UNFPA ini, mereka melihat bagaimana proses pemulihan selepas pelaksanaan PKP pada tahun lalu. Adakah dalam waktu antara Oktober hingga Disember 2020, mereka sudah pun pulih seperti sedia kala ataupun mereka masih bergelut untuk dapat hidup seperti sebelum ini. Jadi kita akan melihat kajian impak sosioekonomi ini bersama Cik Zohair Rosli, penyelidik kanan DM Analytics yang sudah bersedia di talian melalui Skype pada malam ini. Assalamualaikum Zohair. Waalaikumsalam. Okey. Zohair, mungkin soalan pertama saya, bagaimana dengan kajian terkini oleh pihak UNICEF dan juga UNFPA di mana DM Analytics orang kata pun terlibat secara langsung dengan kajian dengan 500 responden ketua isi rumah ini. Jadi adakah pemulihan di kalangan isi rumah dan juga mereka yang tergolong sebagai miskin bandar di kawasan flat-flat ini masih dalam proses pemulihan ataupun bagaimana realitinya sepanjang 4 bulan pada akhir tahun lalu? Baik, terima kasih Tuan Haji. So, basically kita punya kajian ni adalah kajian yang ketiga. Macam Haji cakap tadi, kita sudah lakukan kajian ini semenjak tahun lepas. So, kita mulakan kajian pada bulan 5, kajian yang pertama, kajian yang kedua pada bulan 9 dan kajian yang paling latest iaitu yang ketiga pada bulan 12 tahun lepas. Apa yang kita dapati, saya terangkan secara umum ya. Apa yang kita dapati pada bulan 5, kita semua tahu memang ramai yang terjejas. So pendapatan mereka menurun dengan banyak. Tetapi pada antara bulan 5 sehingga bulan 9, penurunan itu tidak sebanyak macam bulan 5 itu. Kenapa? Sebab ekonomi sudah kembali beroperasi kembali dan mereka boleh pergi ke kerja dan berniaga sebagai contoh. So pendapatan mereka pada bulan 9 masih lagi rendah daripada sebelum COVID, tetapi penurunan itu tidak sebanyak macam bulan 5. Akan tetapi kita tahu ada PKP pada bulan 10. So apabila kita tengok pendapatan mereka menurun kembali. Dah elok-elok dah nak recover daripada bulan 5 ke bulan 9. So, bila kita trace balik bulan 12, pendapatan mereka turun kembali. Hasil daripada PKPB yang diumumkan pada bulan 10. So, sebab tu kajian yang paling latest ni kita lakukan antara bulan 10 hingga bulan 12. Itu dari segi pendapatan. Dan apabila kita lihat penurunan pendapatan ni, kita fokus, kita pergi ke dalam sedikit. Antara mereka yang memang teruk terjejas ialah isi rumah yang diketuai oleh wanita, nombor 1. Nombor 2, isi rumah yang diketuai oleh mereka yang kurang upaya, OPU. Penurunan pendapatan mereka adalah lebih tinggi pada bulan 12 baru-baru ini. Dari segi pendapatan. Dari segi pekerjaan, macam mana mereka masih lagi mampu bekerja ataupun tidak bekerja.
kami dapati bahawa kadar pengangguran di kalangan ketua isi rumah di komuniti ini sudah meningkat. Daripada bulan 9 ke bulan 12 ianya meningkat banyak hampir daripada daripada sekitar 7% kepada 15%. So kita boleh kata impak PKPB ini amatlah besar. Ya. Kalau kita lihat Jabatan Perangkaan tengah hari tadi pun ada keluarkan perkataan tentang pengangguran. Ya. Pengangguran pada setakat bulan 12 tahun lepas. Pengangguran juga meningkat ya, kepada sekitar 770,000 orang. Ya. Kadarnya sekitar 8%. Ya. So, impak terhadap pekerjaan ini kita tidak boleh ambil mudah. Ya. Untuk kesan, nombor satu ialah pendapatan, nombor dua pengangguran. Nombor tiga, daripada kajian ini, kita juga fokus, kali ini lebih fokus kepada mereka yang bekerja sendiri, terutamanya golongan wanita. Sebab kita dapati peratusan mereka yang bekerja sendiri di dalam komuniti ini adalah lebih tinggi di kalangan wanita. Ya, 1 daripada 3 wanita ketua isi rumah bekerja sendiri. Ya. Kenapa saya highlight poin ini? Apa yang kita dapati wanita yang bekerja sendiri ini atau mereka yang bekerja sendiri di dalam komuniti ini, kebanyakannya mereka adalah yang bekerja di sektor tidak formal. Apa maksud sektor tidak formal? Secara mudahnya perniagaan itu tidak berdaftar dengan SSM ataupun tidak mempunyai lesen perniagaan dan sebagainya. Ya. Di samping itu, kita juga dapati bahawa mereka tidak berdaftar atau tidak mempunyai caruman seperti contoh perkeso. So, kalau apa-apa jadi dekat mereka ni, mereka tidak akan dapat apa-apa pampasan. Okay. Kita juga tahu ramai di kalangan mereka ni memang tak ada perkeso lah. So, kalau tengok di peringkat nasional pun, isu yang sama, terutama di kalangan mereka yang bekerja sendiri. Sebelum COVID, kita tahu hanya 3 daripada 100 yang bekerja sendiri ada perkeso. Dalam komuniti ini, kita 5 daripada 100 yang ada perkeso. Okay, jadi, benda-benda seperti ini kita harus ketengahkan. Kenapa? Nombor satu, untuk contoh, ada bagi bantuan untuk mereka yang bekerja sendiri. Macam-macam ada bagi cash tunai, ada juga bagi macam loan untuk bisnes dan sebagainya. Untuk dapatkan bantuan-bantuan seperti ini, perniagaan ini harus didaftar. Wajib didaftar. Ya. Untuk kita melihat gambaran secara besar dan juga pendekatan yang terbaik untuk menolong mereka ini, adakah kelompok ini sejak Oktober 2020 hingga Disember 2020 dalam kajian yang ketiga ini, mereka terlepas dari segala bantuan dan juga sistem jaringan sosial yang diumumkan oleh pihak kerajaan berbanding ketika mereka menerima selepas pelaksanaan PKP yang pertama pada awal tahun lalu? Saya boleh kata apa yang kerajaan bagi, contoh macam BPN, Bantuan Perhatian Nasional, dan juga macam zakat ataupun local authority yang bagi, mereka dapat bantuan itu terima. Tetapi kenapa kita kenapa isu ini masih lagi, isu tentang mereka yang bekerja sendiri masih lagi wujud? Kerana tiada inisiatif untuk nak mendaftarkan mereka. Bagi saya, kita sudah melepaskan satu peluang yang besar untuk memastikan mereka berdaftar. Saya bagi contoh. Tahun lepas, macam saya cakap tadi, kerajaan ada bagi dan kas prihatin. Bagi saya, ini adalah satu peluang keemasan yang amat besar untuk kita daftarkan mereka. Contoh, kalau saya tak berdaftar, saya tahu ada dapat bantuan ini, bukan one off, tapi setiap bulan, saya akan daftarkan perniagaan saya. So, akan tetapi apa yang dilakukan ialah apa yang kerajaan lakukan ialah hanya bagi secara one off dan hanya untuk mereka yang berdaftar.
dan mereka wajibkan supaya berdaftar terlebih dahulu. Ini bagi saya satu kesilapan. Kita tengok Tekun. Tekun juga ada bagi bantuan. Tetapi Tekun, contohlah, kalau dia ada 14 dokumen yang peniaga itu perlu hantar, hanya 4 untuk itu hantar kat dia. Selebihnya akan diwajibkan hantar kepada Tekun selepas peniaga itu terima bantuan. So, maksudnya ini ada satu pendekatan yang baik sebab dapatkan dulu senarai nama ataupun perniagaan mereka dan kemudian baru kita minta dokumen yang selebihnya. Tetapi sedih sekali sudah tiada bantuan seperti ini dan saya tak nampak macam mana insentif yang harus dilakukan untuk nak pastikan mereka ini berdaftar. Satu lagi saya nak beritahu pasal Progresor. Kita tahu masjid ramai yang tak ada Progresor. Kalau jadi apa-apa kat dia, tak dapat apa-apa pampasan. Kita ada peluang. Dan saya rasa sekarang pun masih lagi boleh dilakukan. Sekarang kalau contoh, saya bekerja sendiri, saya nak ambil insurans untuk Progresor. Saya insertkan sebanyak RM3,000 ke bawah. Ini maksudnya saya nak cover pendapatan saya sebanyak RM3,000 ke bawah kalau jadi apa-apa kat saya. Saya punya contribution 1 tahun hanyalah sekitar RM400 setahun. Okay? Kalau kerajaan boleh subsidize, ini separuh daripada RM400 itu kos kepada kerajaan hanyalah sekitar RM500 juta. Ini tidak sampai 1% daripada segala perbelanjaan kerajaan yang kerajaan dah belanja pada tahun lepas. Sampailah sekarang. Perbelanjaan yang untuk pakej rancangan ekonomi. Tak sampai 1% tu. So saya rasa ini adalah satu benda yang boleh kita buat supaya kita dapat maklumat ataupun info data-data tentang mereka yang bekerja sedikit ini di lapangan. Okey, Zahir, untuk tambahan itu, adakah kita sudah melihat ataupun Zahir dan rakan-rakan di UNICEF dan juga di UNFPA melihat selain daripada bantuan sementara kerajaan yang diumumkan dalam beberapa pakej prihatin dan juga penjana dan juga jumlah bantuan jaringan sosial yang mereka sedia ada dapat seperti zakat ataupun daripada kelompok Jabatan Kebajikan Masyarakat, adakah ini tidak memadai dan perlu ada satu sistem lain untuk mendukung mereka untuk mendapatkan tambahan bantuan segera dan ketika ini bantuan segeralah menjadi survival mode mereka. Adakah begitu sifatnya, Zahir, di lapangan sekarang? Baik, terima kasih Haji. Untuk sekarang, saya setuju dengan apa yang Haji cakap tadi. Kita sekarang dalam survival mode. Makin ramai mereka yang terkesan dan apa yang mereka perlukan ialah tunai. Tunai bukannya bagi macam apa yang diumumkan baru-baru ini, bukannya bagi beras ataupun maksud saya dalam bentuk barangan. Ini sebab tunai itu mereka boleh beli selain daripada makanan yang kita suruh diorang beli. Contoh kalau bagi beras, itu macam kita cakap saja makan beras. Ya. Jangan beli benda lain. Ya, macam tu. Tapi kalau kita bagi cash, mereka boleh beli makanan yang lain, contoh saya. Ataupun juga boleh bayar bil api, air, elektrik dan sebagainya. Ya? Saya rasa pihak pembuat data harus berubah. Ya? Kita selalu suka sangat kontrol ataupun kawal apa yang orang susah nak belanja. Data semua dah ada. Kita dah tahu yang mereka yang berpendapatan rendah, 60 ke 70% mereka berbelanja untuk benda-benda yang keperluan. Okay? Rumah, makanan, kereta. So bagi saya kalau kalau pembuat dasar masih lagi terperangkap dalam pemikiran yang kata orang berpendapatan rendah ini akan belanja ke tempat-tempat yang mengarut, bagi saya ini adalah satu benda yang salah. Senang bagi cash saja. Satu lagi keburukan kalau kita bagi barangan bantuan, ianya akan selalu diseleweng. Diseleweng bukan oleh pengguna, tapi yang bagi tu yang akan seleweng. Banyak kes kita dengar di kalangan komuniti ni sendiri pun yang report masalah yang sama. Sepatutnya dapat contoh sepatutnya dapat beras dengan telur, tapi tiba-tiba dapat benda yang berlainan.
sampai dekat mereka. Bagi saya senang bagi cash saja. Dan bagi diorang decide untuk apa yang nak berbelanja. Itu untuk sekarang. Macam yang Haji cakap tadi, ialah mereka dalam survival mode. Baru ini kita dengar pada awal bulan Februari ini ketika sambutan Hari Wilayah, Perdana Menteri mengumumkan beberapa inisiatif bagi penduduk B40 di kawasan wilayah persekutuan seperti Kuala Lumpur. Ada 5 inisiatif seperti My Job at Wilayah, My School Bus at Wilayah, My Grocer at Wilayah, My Food at Wilayah dan juga My Medic at Wilayah. Adakah inisiatif ini sampai dan bersesuaian dengan apa yang kita dengar sekarang dengan dapatan UNICEF dan juga UNFPA ini bahawa mereka ini memang amat terkesan dan mereka perlukan sokongan dari pelbagai aspek? Adakah dengan inisiatif ini sampai kepada kelompok ini? Baik, saya tak ada komen banyak tentang My Wilayah ini sebab kita perlukan lebih banyak information ataupun maklumat tentang program seperti ini. Macam contoh, dia umum kata 4,000 peluang pekerjaan, sekitar 3,500 peluang pekerjaan. Ya. Lepas tu kata 1,000 untuk para graduate. So kita kena tahu cukup ke tak cukup untuk dengan jumlah yang macam ni, peluang pekerjaan ni cukup ke untuk mereka yang mencari pekerjaan di Kuala Lumpur. Kalau saya buat kiraan tadi, saya lihat ianya hanya cover sekitar 20% orang yang mencari kerja di Kuala Lumpur. Jadi dan kita tahu sekarang pekerjaan adalah susah untuk nak dapat. So bagi saya satu, My Job ini mungkin terlalu kecil skopnya, mungkin boleh diperluaskan lagi. Nombor dua, kita perlukan maklumat yang lebih. Maksudnya mungkin di BKL boleh lakukan dipanggil track record, maksudnya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan mereka akan rekod berapa ramai daripada 3,500 peluang pekerjaan ini, berapa ramai yang dapat kerja, berapa gaji mereka kerja di mana, di sektor mana. Kalau inisiatif My Food, My Beras itu dikatakan akan diberikan kepada kelompok B40 di wilayah persekutuan dari bulan Januari hingga Jun, adakah ia memadai ataupun sebenarnya beras ini sebagai satu simbol untuk melihat taraf kemiskinan kita, tetapi sebenarnya ia lebih dari itu? Dari dapatan UNICEF pada dapatan yang pertama, kita lihat anak-anak mereka tidak ada sayur. Mereka hanya makan telur dan juga beras, kerana itu yang paling murah dan cepat kenyang, tetapi tidak ada zat. Adakah ini menepati cara kita mendekati kelompok miskin bandar? Ya, terima kasih Haji. Saya suka soalan ni. Sebab macam saya katakan tadi, daripada kita bagi barangan, macam contoh, saya ada kenal satu keluarga miskin. Saya sebagai kerajaan, saya bagi barangan kepada mereka. Maksudnya saya bagi kicap ke, beras ke, telur ke. Macam mana saya tahu yang mereka sebenarnya memang perlukan telur atau kicap atau beras sahaja? Sebab tu lebih senang kita bagi cash sahaja. Jangan risau tentang apa yang mereka nak berbelanja. Kita tak risau tentang bayaran yang kita bayar dekat menteri. Bagi sampai RM50,000, RM60,000 sebulan kan. RM100,000 pun ada. Tapi kita tak ada question dengan benda tu. Tapi bila tang nak bagi duit dekat orang miskin, kita banyak persoalkan benda tu kan. So bagi saya, kita harus bagi tunai saja dan bagi diorang decide apa yang diorang nak berbelanja. Sebab macam Jika cakap tadi, mereka perlukan bukan sahaja beras ataupun kicap. Mereka mungkin perlukan lebih banyak sayur-sayuran untuk ahli keluarga yang lain, sebagai contoh. Dan juga mereka mungkin perlu setelkan bayaran untuk bil api dan sebagainya. Dalam laporan kita yang sebelum ini pun ada bahawa mereka tengah struggle untuk nak setiap bulan bil api dan air. So bagi saya solution ialah cash, bagi tunai saja. Dalam dapatan yang ketujuh ini dikatakan kesihatan mental menjadi gangguan utama bagi ketua isi rumah, terutamanya di kalangan ibu tunggal, wanita
dan juga golongan kanak-kanak yang tinggal di flat-flat kos rendah ini. Antara mereka, kerisauan yang mereka ada adalah untuk menyediakan makanan di atas meja. Dalam waktu kajian itu, mereka sudah pun rasa gundah gulana, takut tak siapkan makan kepada anak-anak mereka. Tetapi bulan-bulan mendatang dan kita tahu kita sekarang berada di PKP kedua dan darurat dan mungkin akan menjadi lebih teruk. Jadi bagaimana kita gambarkan pemikiran ibu, ayah dan kelompok rentan ini? Itu baru makanan, belum cerita pasal pendidikan, nak sediakan laptop, nak sediakan tab, akses internet dan sebagainya. Zohir. Ya. Itu yang saya masukkan, macam kita selalu dengar. Saya rasa Tuan Haji pun pernah nampak kata-kata macam cakap kemiskinan ni harganya terlalu mahal. Maksudnya contoh tadi macam Haji Kahar cakap tadi, mereka tertekan tengah berfikir macam mana nak sediakan makanan kepada anak mereka pada masa hadapan. Dan ini juga akan memberi impak kepada kualiti pekerjaan mereka. Kalau mereka bekerja, anak-anak tak dapat makanan yang berzat akan memberi impak kepada mereka, anak-anak punya pembelajaran. Usah kata macam Tuan Haji cakap tadi pasal laptop ke, akses nak belajar online ke. Kita belum cakap pasal benda itu lagi. Kalau masukkan isu yang macam tu, tentulah lebih teruk. Tak budak kalau tak cukup makan, bila dia masuk sekolah nanti, dia akan affect dia punya pembesaran otak dia. Maksudnya dia akan jadi slow learner bila masuk sekolah. Ini memang dah terbukti dan kita tahu Malaysia kadar budak-budak yang tak cukup zat makin meningkat. Padahal pada tahun 2025, lagi 4 tahun lagi, kita tajuk supaya insiden tak cukup ni menurun. Tapi apa yang kita dapati daripada 2016 yang sudah hinggalah ke 2019 tahun lepas, kadarnya semakin meningkat. So benda ini banyak angle yang harus kita cater. Macam yang Tuan Haji cakap pasal budak-budak tak ada akses kepada televisi, kepada laptop dan sebagainya. Saya setuju. Tuan Haji lihat Prof. Jomo ada menyatakan tentang macam mana Kementerian Pendidikan harus gunakan TV instead of daripada kita gunakan laptop. Hampir lebih 90% isi rumah di Malaysia punya TV. Hampir keseluruhan ada TV. So, kenapa kita tidak gunakan betul-betul TV yang ada? Akhir sekali, Zohir, kita sering ingin mendengar suatu yang indah, suatu angka-angka yang begitu progresif berkaitan dengan ekonomi. KDNK kita akan bertambah, growth ekonomi kita akan dikatakan lebih baik berbanding 2020. Tetapi realiti apabila kita melihat kajian ini, apa yang boleh kita katakan antara angka, retorik ekonomi dan juga realiti bagi kelompok rentan ini? Itu yang saya rasa kebanyakan masuk sesetengah pembuat dasar apabila mereka berkata-kata tentang KDNK. Kalau kita betul-betul lihat pada komponen KDNK itu sendiri, 60% daripada komponen KDNK itu adalah daripada perbelanjaan. Tetapi tapi apabila kita cadangkan supaya bagi cash ataupun tunai kepada isi rumah supaya mereka berbelanja, sesetengah pembuat dasar tidak setuju. Padahal kalau dah 60% daripada KDNK ini adalah daripada perbelanjaan isi rumah, bila kita bagi cash pada isi rumah, mereka akan berbelanja. Bila mereka berbelanja, KDNK pun akan turut meningkat. Bagi saya, apa yang harus dilihat ialah pendapatan rakyat, bukan sahaja sekadar KDNK. Terima kasih Zohir atas pencerahan berkaitan dengan realiti kehidupan masyarakat miskin bandar, impak kepada pelaksanaan PKP dan juga COVID-19, dan pastinya ini satu dapatan yang menarik yang perlu kita jelaskan, perlu kita debatkan saban hari kerana realiti masyarakat semakin terhimpit bagi kelompok seperti kelompok rentan ini. Terima kasih Zohir Rosli, penyelidik kanan DM Analytics, dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.